Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Siti Nur Syamilah Misnan. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan hasil kajian yang telah kami jalankan. Dan setelah kami berbincang, kami telah memilih kajian diagnosis di unit pinjaman perumahan Cawangan Kelantan atau nama singkatannya UPPCK. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan ahli kumpulan. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri Asama bin Cik Nordin 259570. Ahli kumpulan yang kedua Zulkarnain bin Muhammad 258922. Ahli kumpulan yang ketiga Samsul Firdaus bin Syahidan 258860. Dan kumpulan yang keempat, ahli kumpulan yang keempat itu Nur Syafiqah binti Zainuddin 258804. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan kejayaan sesebuah organisasi dapat diukur dari berbagai aspek, sama ada dari sudut pencapaian sasaran serta komitmen bekerja terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan, persekitaran yang selesa dan selamat, serta maklum balas pelanggan terhadap penerimaan masyarakat. Okey, bagi melengkapkan tugasan kumpulan pada kali ini, kami telah berbincang dan telah memilih sebuah jabatan kerajaan, iaitu Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Kelantan atau UPPCK. Dalam limitasi tugasan ini, fokus diagnosis peringkat organisasi adalah UPPCK secara keseluruhannya, manakala fokus diagnosis bagi peringkat kumpulan adalah melibatkan unit proses dan pembantu tadbir kewangan, manakala diagnosis peringkat individu pula melibatkan kaki tangan yang melaksanakan tugas-tugas di UPPCK. Okey, kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat di unit yang berkenaan, kumpulan kami telah menggunakan beberapa kaedah, iaitu seperti penelitian, rekod organisasi, pemerhatian dan pembincangan kumpulan sasaran. Okey, semasa proses diagnosis dilakukan, kami telah mengenal pasti beberapa isu yang terdapat di dalam unit pinjaman perumahan Cawangan Kelantan, iaitu seperti isu diagnosis struktural dan isu proses sumber manusia. Okay, selanjutnya kita pergi pada definisi diagnosis. Okay, menurut Chamin dan Wali 2001, diagnosis membawa maksud satu proses untuk memahami bagaimana sebuah organisasi itu berfungsi serta mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk serta merancang sesuatu usaha perubahan. Okay, kita tengok kepada definisi diagnosis yang kedua, iaitu Rothwell, Sullivan dan McLean 1995 pula mengatakan penilaian atau asesmen sebagai pengumpulan dan penilaian maklumat untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Okey, seterusnya kepada konsep pembangunan organisasi. Okey, Sabarani Ghazali mendefinisikan pembangunan organisasi sebagai usaha-usaha untuk membawa kebaikan kepada organisasi dengan melaksanakan perubahan secara terancang bagi meningkatkan prestasi kewangan serta kualiti hidup melalui penggunaan sains tingkah laku ataupun sains sosial. Manakala Clark 1994 pula menyatakan pembangunan organisasi merupakan suatu proses sokongan atas ke bawah, usaha jangka masa untuk membaiki proses pembaruan dan penyelesaian masalah organisasi. Okay, yang seterusnya kita tengok kepada objektif dan punca organisasi perlu berubah. Okay, mengikut Ghafar Muhammad 1999 jilid 464, terdapat beberapa objektif perubahan yang perlu dilakukan dalam sesebuah organisasi. Antara objektif tersebut ialah iaitu 3. Yang pertama, meningkatkan motivasi, yang kedua, meningkatkan daya pengeluaran, dan yang ketiga, mengurangkan konflik. Okey, pada itu kita tengok sedikit tentang penubuhan organisasi Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Kelantan atau UPPCK. Okey, penubuhan UPPCK ini ditubuhkan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan atau BPP di Putrajaya pada 1 November 2006. Okey, untuk pengetahuan juga, warga UPPCK adalah selamanya 22 orang yang terdiri daripada 4 pegawai dan 18 orang kaki tangan bawahan. Okey, segala urusan atau apa-apa yang melibatkan dasar dan kewangan adalah ditentukan oleh Ibu Pejabat, iaitu BP di Putrajaya. Selain daripada itu juga, UPP terdiri daripada 3 unit, iaitu unit proses, unit cagaran dan unit bayaran.
Sekadar itu saja daripada pembentangan pada saya. Okey, untuk pembentangan yang seterusnya saya serahkan kepada Encik Zulkarnain bin Mohamed. Persilakan. Sekian, terima kasih. Nama saya Zulkarnain bin Mohamed. Saya akan membentangkan mengenai diagnosis peringkat organisasi untuk unit pinjaman perumahan Cawangan Kelantan. Okey, menurut Sabrani Ghazali, matlamat akhir diagnosis peringkat organisasi adalah untuk melihat keberkesanan serta kecekapan sesebuah organisasi. Persekitaran masa kini yang begitu kompetitif dan cabaran globalisasi memerlukan perkhidmatan awam peka dan fokus terhadap inovasi dan kreativiti. Ini adalah usaha dalam memacu agenda transformasi sektor awam dan 4 tonggak utama kerajaan, iaitu Satu Malaysia, Program Transformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi dan Rancangan Malaysia ke-10 yang bakal meningkat kualiti taraf hidup rakyat. Okey, seterusnya diagnosis peringkat kumpulan untuk unit proses unit pinjaman perumahan Cawangan Kelantan. Diagnosis atau penilaian peringkat kumpulan bertujuan melihat sejauh mana jabatan bahagian unit atau kumpulan pekerja dalam organisasi dapat bekerjasama mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan pekerjaan mereka sehingga akhirnya menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Okey, secara umumnya unit proses UPPCK bertindak sebagai penapis dan pelulus bagi setiap permohonan pinjaman perumahan yang dikemukakan. Unit proses juga bertanggungjawab dalam mengadakan taklimat pinjaman perumahan kepada Jabatan Persekutuan di Kelantan. Okey, sebagai contoh, dasar yang melibatkan syarat-syarat kelayakan untuk bagi tangan persekutuan yang disampaikan melalui surat berkeliling, perbendaharaan atau email. Okey, yang seterusnya diagnosis peringkat individu, iaitu pembantu tadbir kewangan unit proses. Diagnosis peringkat individu bertujuan untuk melihat prestasi kerja, kepuasan kerja serta pembangunan kerjaya. Diagnosis peringkat ini akan memudahkan pengurus membuat perubahan berkaitan dengan pengurusan sumber manusia serta pembangunan diri pekerja berkenaan. Ia melibatkan kemahiran identiti kerja, signifikan kerja, maklum balas terhadap pencapaian dan autonomi. Melalui kaedah pengumpulan maklumat secara perbincangan kumpulan sasaran, hasil diagnosis mendapati pembantu tadbir yang menjalankan proses penyemakan borang sedar bahawa tanggungjawab yang dipikul sangat penting dan memberi impak kepada prestasi individunya. Okey, kemudian saya akan terangkan cadangan intervensi perubahan. Okey, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, peranan pemimpin organisasi. Menurut Wan Lis Osman Wan Omar, ketua sesebuah organisasi memainkan peranan yang besar dalam mencorakkan suasana kerja. Okey. Kemudian tidak dapat dinafikan lagi peranan seseorang pemimpin sangat penting untuk memastikan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Antaranya ialah mengamalkan cara komunikasi yang cekap, prihatin terhadap hubungan kemanusiaan, prihatin dan peka mengenai perbezaan budaya dan adat rasa masyarakat, mempunyai wawasan yang jelas, berjaya mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik, menerima tugasan sebagai satu profesion, membuat keputusan secara konsensus. Okey, seterusnya seorang pemimpin itu juga perlu mengetahui mengenai kekuatan dan kelemahan diri dan juga kepimpinannya. Jika ada kelemahan, seseorang pemimpin itu perlu berusaha mengatasi kelemahan tersebut di samping mengekalkan dan mempertingkatkan kekuatan yang ada padanya. Kemudian saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Zainuddin, nombor matrik 258804. Saya akan bentangkan cadangan intervensi perubahan yang seterusnya, iaitu pengurusan latihan. Pengurusan latihan mestilah dirancang dan selari dengan kehendak strategi korporat. Misi dan tujuan organisasi tersebut akan menentukan objektif organisasi. Objektif tersebut seterusnya akan menentukan jumlah, tahap dan jenis pekerjaan yang diperlukan.
Apabila kehendak pekerjaan telah diketahui, langkah seterusnya ialah menganalisis sebarang kekurangan terhadap individu itu bagi memungkinkan pekerja tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Satu pendekatan yang boleh digunakan untuk menentukan keperluan latihan ialah dengan analisis keperluan. Analisis ini bertujuan untuk menentukan keadaan sebenar dan membandingkannya dengan keadaan yang dikehendaki. Sekiranya prestasi kerja yang sebenar kurang daripada prestasi kerja yang dikehendaki dan keadaan ini dapat diperbetulkan melalui latihan. Cadangan intervensi perubahan yang seterusnya ialah pusingan kerja. Latihan melalui pusingan kerja dilakukan dengan menempatkan pelatih di beberapa jabatan organisasi secara bergilir. Dengan cara ini, pekerja akan dapat memperolehi pelbagai pengalaman kerja serta berpeluang melihat hubungan bahagian-bahagian organisasi secara keseluruhan. Pusingan kerja juga merupakan suatu cara yang baik untuk melengkapkan pekerja dengan kemahiran pengurusan am. Pusingan kerja haruslah disesuaikan dengan keperluan dan keupayaan pekerja supaya ianya berkesan. Dan seterusnya ialah mengenai halangan perubahan. Tentangan terhadap perubahan semestinya akan timbul dalam pelbagai cara. Tentangan boleh berlaku secara terang-terangan, sembunyi, segera ataupun tertunda. Cabaran yang paling besar ialah tentangan tersembunyi dan juga tertunda. Usaha untuk mengurus tentangan tersembunyi adalah tidak ketara dengan kehilangan kesetiaan kepada organisasi, kehilangan motivasi untuk bekerja, meningkatnya kadar ketidakhadiran dengan alasan sakit kerana ia lebih sukar dikenal pasti. Seterusnya adalah sumber-sumber halangan ini boleh dikategorikan kepada dua jenis yang utama, iaitu sumber individu dan juga sumber organisasi. Yang pertama ialah sumber tentangan individu, iaitu tabiat. Apabila seseorang individu telah selesa dengan apa yang diamalkan, mereka jadi bimbang, mereka risau jika sesuatu yang baru diperkenalkan ia mungkin tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Contohnya, apabila dasar kerajaan diubah, pekerja mula rasa khawatir dan merasakan sistem baru yang diperkenalkan sukar difahami, walhal ia tidak sesuka yang difikirkan. Yang kedua ialah rasa selamat dalam individu tersebut. Mereka memerlukan rasa selamat yang tinggi, berkemungkinan besar menentang perubahan kerana ia memberi ancaman terhadap perasaan selamat mereka. Yang terakhir ialah faktor-faktor ekonomi. Selain itu, individu yang menentang dasar ini mungkin beranggapan mereka mungkin terjejas ekoran perubahan yang dijalankan. Sebagai contoh, sistem atas talian yang diperkenalkan akan memerlukan ahli organisasi untuk belajar benda baru, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan sistem lama dan merasakan perubahan dasar ini tidak menguntungkan mereka. Pencapaian prestasi dan peluang pekerjaan mereka adalah baik dan sistem yang dijalankan selama ini adalah yang terbaik bagi mereka. Jadi persoalan mungkin akan timbul di dalam fikiran mereka, adakah perubahan ini perlu dijalankan? Seterusnya ialah sumber tentangan organisasi. Organisasi secara semulajadi adalah konservatif. Mereka secara aktif menentang sebarang bentuk perubahan. Mereka tetap akan meneruskan apa yang dilakukan selama ini tanpa menghiraukan adakah mereka perlu berubah. Punca tentangan yang pertama ialah inersia struktur. Organisasi merupakan mekanisme yang sedia ada untuk menghasilkan kestabilan. Mereka yang diambil bekerja oleh organisasi dipilih mengikut kesesuaian. Mekanisme yang sedia ada untuk menghasilkan kestabilan. Mereka yang diambil bekerja oleh organisasi dipilih mengikut kesesuaian. Kemudian mereka akan dibentuk dan diarahkan untuk bersikap dalam cara-cara tertentu. Semasa sesebuah organisasi menghadapi perubahan, inersia struktur ini bertindak sebagai penghalang untuk mengekalkan kestabilan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Doktor. Nama saya Syamsul Firdaus bin Syahidan. Nombor matrik 258860. Saya akan menyambung perbentangan mengenai tentangan organisasi, iaitu di bahagian B, mana fokus perubahan yang terhad. Organisasi saling bergantung antara sebilangan subsistemnya. Perubahan kaedah manual
dan atas talian akan mendatangkan kejanggalan kepada pekerja senior yang sering menggunakan kaedah manual. Oleh sebab itu, timbul beberapa persoalan seperti kenapa perlu mewujudkan satu sistem yang baharu sedangkan sistem yang sedia ada masih boleh diguna pakai dan tidak mendatangkan masalah kepada pekerja. Persoalan-persoalan ini juga dapat menunjukkan bahawa ia mempengaruhi persepsi dan fokus perubahan yang akan dilaksanakan. Yang seterusnya ialah inersia kumpulan. Norma-norma kumpulan mungkin akan bertindak sebagai penghalang sekiranya terdapat sebilangan pekerja ingin mengubah sikap mereka. Sebagai contoh, dalam sesebuah organisasi, seseorang pekerja mungkin akan terpengaruh dengan pendapat sahabat sekerjanya yang memandang negatif terhadap sesuatu usaha perubahan dalam organisasi, dan ia akan membuatkan seseorang itu dalam dilema untuk menyokong secara positif atau tidak untuk menentang perubahan-perubahan tersebut. Ancaman pada perhubungan kuasa yang terbina. Perhubungan kuasa yang sudah lama terbina akan diancam oleh keputusan pengagihan kuasa semula dalam organisasi tersebut. Pengenalan kepada penglibatan dalam membuat keputusan atau dalam kumpulan kerja yang diuruskan sendiri merupakan perubahan-perubahan yang dianggap sebagai ancaman dalam organisasi yang terlibat. Seterusnya, ancaman pada pengagihan sumber yang terbina. Kumpulan-kumpulan yang ada dalam organisasi yang banyak mengawal sumber seringkali anggap perubahan sebagai satu ancaman kepada organisasi yang mengawal sektor ekonomi negara. Hal ini cenderung kepada rasa puas hati mereka dengan cara yang sedia ada dan merupakan yang terbaik bagi mereka. Ancaman tersebut akan terasa apabila perubahan yang mungkin akan mempengaruhi agihan masa hadapan. Seterusnya 11.0 iaitu mengatasi tentangan untuk berubah. Kewujudan tentangan sama ada dari individu maupun organisasi, salah satu cara yang berkesan mesti disediakan supaya tentangan-tentangan tersebut tidak dapat diteruskan. Menurut Robin dan Coulter 1999 yang menyatakan bahawa di antara 6 taktik yang boleh digunakan oleh ejen-ejen perubahan bagi menangani keengganan untuk berubah. Yang pertama, motivasi. Dengan melalui komunikasi, tentangan dapat dikurangkan dengan individu yang terlibat untuk mendorong mereka melihat secara logik perubahan yang berlaku. Pada asasnya, taktik ini dapat dianggap sebagai punca keengganan yang terletak pada kelemahan komunikasi dan kesilapan pemberian maklumat, iaitu jika pekerja dalam organisasi dapat menerima fakta yang penuh dan penyelesaian ketidakengganan mereka akan berkurang. Yang kedua, pelibatan. Manusia adalah sukar bagi yang tidak ada menerima keputusan untuk berubah sekiranya ada di antara mereka terlibat secara langsung sebelum membuat sesuatu keputusan perubahan. Bagi mereka yang membantah boleh dibawa bersama-sama dalam proses membuat keputusan, dan andai kata mereka yang terlibat mempunyai kepakaran yang dapat menyumbang secara bermakna, kenapa tidak melibatkan mereka? Kenapa tidak pelibatan mereka boleh mengurangkan keengganan mendapatkan komitmen yang boleh meningkatkan kualiti pembuatan keputusan. Yang ketiga, kelengkapan dan sokongan. Usaha-usaha sokongan bagi mengurangkan keengganan dapat ditawarkan sebagai ejen-ejen perubahan, khususnya seperti brainstorming. Merupakan langkah yang wajar dapat dilaksanakan dan
kemungkinan dapat dilaksanakan perubahan secara berperingkat. Yang keempat ialah perundingan. Dengan menukarkan sesuatu yang bernilai sehingga sesuatu keengganan merupakan satu taktik ejen perubahan bagi menangani tantangan untuk suatu perubahan. Sebagai contoh, tantangan tersebut tertumpu pada individu yang berkuasa yang ada dalam sebuah organisasi. Satu pakej penghargaan boleh dirunding dengan menepati kehendak individu tersebut bagi mencapai keputusan perubahan dalam organisasi. Rundingan tersebut merupakan satu kaedah punca yang berkuasa besar dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Yang kelima ialah memanipulasi. Memanipulasi merupakan ejen perubahan yang mencuba menukarkan pengaruh dalam organisasi. Fakta yang terpesong dijadikan lebih menarik tanpa mengandungi maklumat yang tidak diingini atau kabar angin yang palsu bagi mendapatkan persetujuan di antara pekerja dan badan-badan luar organisasi. Badan-badan luar organisasi dan merupakan contoh bagi memanipulasi. Kooptasi terbentuk melalui manipulasi dan pelibatan. Cubaan bagi menghasut ketua-ketua kumpulan yang menentang dan dengan memberi mereka beberapa tugas utama dalam membuat sesuatu keputusan perubahan. Kooptasi dan manipulasi merupakan perkara yang mudah bagi memperoleh sokongan daripada pihak pembangkang, tetapi sekiranya sasaran sedar akan mereka ditipu dan diperalatkan, taktik tersebut akan gagal. Yang terakhir, paksaan. Yang terakhir sekali adalah taktik penyalahgunaan kuasa daripada pihak atasan seperti kerajaan yang menggunakan kuasa eksekutifnya secara langsung atau kuasa ke atas mereka yang enggan berubah. Kesimpulannya, hidup dan berkembangnya sebuah organisasi adalah dalam perkiraan yang dinamik. Perubahan-perubahan ini akan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap prestasi organisasi apabila berlaku perubahan persekitaran dalam politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Perancangan dan pelaksanaan yang terbaik perlu dibuat oleh organisasi bagi seiring dan berdaya maju dan persekitaran yang dinamik dan era globalisasi. Oleh yang demikian, jelaslah sudah bahawa pembangunan organisasi sangat penting untuk dilaksanakan. Tanpa perubahan tersebut, sebuah organisasi tidak akan mencapai kecemerlangan. Malah suatu perubahan yang dilakukan bukan satu perkara yang mudah kerana ia memerlukan pertimbangan dan pelibatan semua yang berada dalam sebuah organisasi tersebut supaya dilaksanakan secara berkesan. Seorang pemimpin perlu memahami dan menganalisis perubahan yang hendak dilaksanakan, bagaimana matlamat, tujuan, bila dan siapa yang akan melaksanakan perubahan tersebut dalam organisasi. Perkara yang sangat penting dalam perubahan tersebut adalah pengetahuan mengenai teori dan model perubahan. Hal ini penting untuk meningkatkan perubahan dan meningkatkan pencapaian organisasi tersebut pada masa akan datang, yang membolehkan diterima oleh kaki tangan tanpa menimbulkan halangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.